Assalamualaikum and welcome back to my channel guys. Okay, hari ni aku nak share dengan korang satu kisah yang agak berbeza. Sekejap, aku terlupa something. Sekejap Aha, okay, aku dah beli dah satu benda yang aku nak kaitkan dengan kisah benar yang aku nak sampaikan dekat korang hari ni. Okay, kisah serial killer kali ni kan, dia macam berbeza sikit lah, sebab dia punya background serial killer ni dia macam pelik sikit lah, pelik and agak menarik lah. Okay, menarik but still mental guys, mental as always guys. Okay, so kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut apa benda yang aku nak kaitkan dengan kisah benar ataupun kisah serial killer hari ni, let's get into the video guys. Let's go. We are back guys, and finally aku dah dapat benda yang dicari-cari untuk konten hari ni guys. Okay, and apakah benda tu? Okay, kejap. Yes, aku boleh expect apa yang korang fikir kan, macam hal dia tiba ada donat tu lah. So untuk konten hari ni dia macam ada beza sikit. Okay, kenapa donat adalah dia ada berkaitan dengan background serial killer yang aku nak share dengan korang hari ni. Nama serial killer tersebut adalah Robert Christian Hansen, di mana dia adalah seorang pembunuh bersiri yang disabitkan di Amerika Syarikat, dan dia juga telah menculik, merogol dan juga membunuh sekurang-kurangnya 17 orang wanita guys di sekitar Anchorage, Alaska pada tahun 1970-an sehingga awal 1980-an. Memang aku tak tahulah, okay, for the past few contents yang aku buat pasal serial killer ni kan, Alaska adalah satu tempat yang agak famous dengan serial killers ni tau. Aku tak tahu why, tapi yalah, itulah dia. Dan Hansen ni adalah seorang pemburu dan juga seorang penjejak sejak dia masih kecil lagi, dan dia ni mempunyai satu kaedah yang agak pelik dalam segala pembunuhan dia guys. Okay, so kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, tanpa membuang masa, let's get into the video. Let's go. Dia dilahirkan pada 15 Februari 1939 di Estherville, Iowa, Amerika Syarikat. Okey, dan dia adalah anak kepada Edna dan juga Christian Hansen, dan bapanya adalah seorang pendatang daripada negara Denmark, adalah seorang tukang roti, dan dia juga mempunyai perniagaan dia sendiri, iaitu sebuah kedai donat guys. Okey, donat, inilah kaitannya. Okey, dan kedai donat tersebut ia juga adalah satu profession yang Hansen akan mengambil alih untuk menjadi miliknya pada tahun-tahun akhir hidupnya guys. So yeah, from here kita tahu background dan juga kerjaya dia adalah seorang bakery ataupun seorang ahli perniagaan yang mempunyai bakery kedai donat. Sure sedap. Sebagai seorang remaja, dia mempunyai susuk tubuh yang kurus dan dia juga adalah seorang yang pemalu. Dia juga mengalami masalah jerawat yang teruk sehingga meninggalkan parut di mukanya guys. Biasalah kan, time remaja kan, semua hormon tengah rancak kan. So dia juga ada masalah dengan dia punya percakapan tau. Dia ni merupakan seorang yang gagap apabila dia bercakap, dan dia juga membesar sebagai orang buangan sosial, di mana dia ni tak berapa diterima lah di kalangan masyarakat, dan dekat sekolah juga dia ni selalu dijauhi oleh gadis-gadis di sekolahnya. Dia mendapat ketenangan dalam dia punya, macam mana orang kata, apabila dia bersendirilah. Okey, dan di situ dia mempunyai satu sifat untuk membalas dendam terhadap gadis-gadis tersebut. Maybe time sekolah dulu dia kena bahan ke, dia kena ejek-ejek. Biasalah kat sekolah dulu kan, mulut semua mencelupar, main lepas je. So dia pun merasa marah bila besar tu kan. So dia dah plot dia punya revenge ke atas gadis-gadis tersebut. Hubungannya bersama bapa dia yang dominant time tu agak, orang kata, tak berapa nak rapat lah, tak berapa nak manis, ataupun hubungannya renggang orang kata. Dan dalam pada tempoh ini juga dia telah mengembangkan minat yang mendalam terhadap memburu dan juga memanah. So masa dia kecil tu dia dah develop dia punya own set of skills lah. Okay, so dia suka memburu di hutan dan juga memanah.
Pada tahun 1957, Hansen telah menyertai Rizab Tentera Amerika Syarikat, dan selepas dia telah berkhidmat untuk selama setahun, dia meninggalkan tentera dan kemudiannya bekerja di Akademi Polis di Pocahontas, Iowa sebagai penolong pengajar latihan. Dia juga telah bertemu dengan seorang wanita yang jauh lebih muda daripada dia dan mereka telah berkahwin pada musim panas tahun 1960. Dan pada bulan Disember itu juga dia telah ditangkap oleh pihak polis apabila dia telah disabitkan kesalahan ke atas kesalahannya yang dia telah membakar garaj bas sekolah Lembaga Pendidikan Daerah Pocahontas, guys. Dia bakar garaj bas sekolah. Mental sial, and because of that dia telah dipenjarakan selama 20 bulan. Semasa dia dalam penjara, isterinya telah menceraikannya dan beberapa tahun berikutnya dia telah dipenjarakan ke atas beberapa kes-kes mencuri yang kecil. Daripada sini dia dah mula dah, dia dah buat hal dah ni, dia dah start dah ni. Pada pertengahan 1960-an, Hansen telah berkahwin untuk kali kedua dan dia dan isterinya telah berpindah ke Anchorage, Alaska pada sekitar tahun 1967. So dalam perkahwinan itu mereka telah dikurniakan 2 orang cahaya mata. Mereka juga merupakan ahli masyarakat yang dihormati dan Hansen juga telah mencatatkan beberapa rekod pemburuan tempatan. So dengan dia punya skill yang dia develop dalam memburu dan juga memanah, so dia ni dah ada lah, dia kira hebat lah, okay, dalam pertandingan pemburuan semua kan. So itulah skill yang dia dah develop, memang kau-kau punya. So macam Hansen kan, dia punya masalah dengan undang-undang, dia sentiasa berterusan tau, okay, berterusan sampailah ke tahun 1972. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan ke atas kes serangan, dan pada tahun 1975 pula dia telah dipenjarakan selama 5 tahun apabila dia telah gagal untuk mencuri gergaji di sesebuah kedai, guys. Aku tak tahu apa yang nak buat dengan gergaji tu, tapi alamak kantoi pula member kan. So because of that dia dipenjarakan selama 5 tahun. Dia juga diarahkan mendapatkan rawatan psikiatri untuk gangguan bipolarnya, guys. Dan Mahkamah Agung Alaska akhirnya memerintahkan hukuman dikurangkan kepada masa yang dia telah habiskan di penjara semasa perbicaraan. So dengan masalah bipolar dia punya orang kata sentence penjara tu ataupun hukumannya dikurangkanlah oleh pihak mahkamah. Robert Hansen kemudian telah mengakui bahawa dia telah menculik, merogol dan membunuh wanita di sekitar tahun 1971. Dia telah ditangkap pada tahun 1983 dan dalam 12 tahun tersebut, lebih daripada 30 orang wanita telah diserang secara seksual olehnya dan sekurang-kurangnya 17 orang wanita telah dibunuh, guys. So this is where all the violence daripada Hansen ni bermula, guys. Di sinilah bermulanya serial killer act dia. Hansen mempunyai modus operandi yang amat pelik di mana dia akan mengejar mangsanya di hutan belantara Alaska dengan Ruger Mini 14 dan juga pisau. Okey, ini fun fact lah. Okey, macam mana dia dera ataupun membunuh mangsa dia is dengan senjata yang dinyatakan tadi tu. Dia akan colik mangsa dia, kemudian dia akan bawa mereka ke hutan, dia akan tutup mata mereka blindfold dan ikat tangan mereka, and dia akan bisik dekat mangsa dia akan cakap run for your life, macam tu lah aku rasa. Okay, run. Okay, hang lari. Apabila mangsa dia lari, dia akan memburu mereka dengan senjata dia ataupun anak panah dia, macam mana orang Mat Salih ni memburu binatang dekat hutan, guys. So dia akan biar kau lari, try and escape and I will hunt you, gitu. Ibarat dia macam tu lah. So dia punya modus operandi bagi aku macam agak pelik, tapi boleh katakan bapak kejam, macam apa cat and mouse ya. Memang tak tahulah, bagi aku tak manis lah. Pada 13 Jun tahun 1983, ada seorang mangsa Hansen ni yang bernama Cindy Paulson telah berjaya melarikan diri daripada cat and mouse game si Hansen ni. Dan tidak seperti kebanyakan daripada mangsa-mangsa Hansen ni, okay, Cindy Paulson ni dia adalah seorang pekerja seks. Okay, so dia memberi perkhidmatan seks kepada Hansen ni lah. Okay, dia telah terpikat dengan janji $200 untuk perkhidmatan seks. Bagaimanapun apabila dia masuk ke dalam keretanya, dia telah mengugutnya dengan pistol.
kemudian dia akan menahannya sebagai tawanan, dan berulang kali guys dia akan menyeksa dan juga menyerang mangsanya secara seksual dan kemudian merogolnya. Damn, memang dia ni boleh katakan dia punya sifat balas dendam dengan masa silam dekat sekolah tu terhadap gadis-gadis tu memang dia nak buat kau kali ni. The revenge is real guys. Pihak berkuasa akhirnya menemuinya selepas dia berjaya melarikan diri dan Hansen kemudian ditangkap. Dia menolak segala dakwaan itu dan dia juga telah mendakwa bahawa Paulson cuba menjebaknya kerana dia sebelum ini enggan membayar lebih banyak wang. Di sebalik penangkapan yang Hansen telah membina satu reputasi yang baik di kalangan masyarakat tau. Okay, tambah-tambah lagi dengan dia punya sifat pemalu dan juga dia punya profession dan juga perniagaan yang sederhana, dan juga dia mempunyai alibi yang kuat telah membantunya untuk meyakinkan pihak polis untuk melepaskannya guys. Okay, pandai agak mamat ni tau. Smart tu. Pihak berkuasa tidak pernah mengetahui identiti wanita yang mayatnya pertama kali ditemui di kalangan mangsa-mangsa Hansen ni. Mereka telah menamakannya Eklutna Annie. Okey, sempena jalan berhampiran mayat itu ditemui guys. Boleh katakan jendo jugalah. Selepas beberapa lagi mayat ditemui di sekitar Anchorage, Seward dan juga kawasan lembah Maranuska, polis menyedari bahawa Hansen ni sesuai dengan profil psikologi penjenayah yang dikeluarkan untuk kes tersebut, dan dia telah ditangkap sekali lagi pada Oktober 1983 guys. Hansen ni dia memiliki sebuah pesawat dan polis juga telah menemui peta penerbangan yang ditanda kecil sebagai X semasa pencarian mereka. Pada awal penolakan bukti, Hansen mula mendakwa bahawa wanita itu semua bertanggungjawab atas apa yang telah terjadi ke atas mereka guys. Dia nak salahkan pula perempuan-perempuan tu kan. Dia dah kau kasi kena, nak cakap yang tu. Oi, inilah dia serial killer kan. Dia telah disabitkan bersalah kerana membunuh 4 wanita yang dikenali sebagai Sherry Morrow, Joanna Messina, Eklutna Annie dan juga Paula Golding, serta kerana menculik dan juga merogol Cindy Paulson. Selain hukuman penjara 461 tahun, dia dikenakan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan parol guys. Dan pada Ogos 2014, dia telah meninggal dunia ketika umur dia 75 tahun. So, okay, bagi aku cerita ni memang agak interesting lah. Okay, sebab cerita ni aku jujur cakap memang panjang gila tau, sebab ramai sangat mangsa dia. Okay, dan ini aku dah cerita dia punya, nak kata ringkasan tak jugalah, tapi the important details tentang Hansen ni, ataupun orang panggil dia The Butcher Bakery, disebabkan yalah background dia yang agak unik untuk serial killer kan. Maybe tak tahulah, mungkin dia nak nak low key kan, tak nak macam obvious sangat kan, kerja jual donat comel dia. Dan dia punya modus operandi ataupun kaedah dia membunuh semua mangsa dia guys. Blindfold, ikat tangan, there you go run in the forest, aku buru kau. Gila weh. Memang aku rasa yalah, macam serial killer sebelum ni aku buat, diorang suka that adrenaline rush, diorang suka rasa terburu-buru untuk membunuh diorang punya mangsa tu. And kesemua benda tersebut memberikan mereka satu kegembiraan guys, which is very mental. So aku harap korang suka dengan cerita aku hari ni. And aku nak cakap sorry kalau aku ada tersalah cakap, tersalah info dan juga tersinggung perasaan sesiapa. Aku minta maaf, but I will always do my best for the next content for you guys. Thank you so much untuk tengok video aku daripada awal sampai habis. I'm looking forward for the next video for you guys. Aku nak cakap thank you kepada semua 200 lebih subscribers aku yang dah nak 300 ni. Aku nak cakap thank you so much lah. Aku doakan korang murah rezeki, sentiasa sihat walafiat. Thank you guys. Keep on supporting me, keep on supporting my friends on YouTube. Spread the good words. As always, never stop creating. I will see you in the next video. Assalamualaikum. Bye bye. Take care guys.